saya jemput saudara Azam Senpai, saudara Adam Kasturi bin Andak. InsyaAllah. Dipersilakan Adam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai Abang Zaimas. Hari ini saya akan share sikit berkenaan dengan kepentingan masa dalam industri. Okay. Sekejap ya, saya nak share slide. Nampak tak slide? Nampak. Okay. So hari ni saya akan explain macam ni. Okay. So sedikit penerangan pasal diri saya. Nama saya Adam Kasturi bin Andak. Saya dulu student Jabatan Robotik dan Automasi, batch Mei 2018, September 2020. Okay, saya merupakan YSS alumni misi Sabah 2019. Nombor alumni saya YSS 1450. Okay. Untuk sekarang saya merupakan kelas presiden untuk kelas Competent Manufacturing Engineer program dekat Melaka Industrial Skill Development and Entrepreneurship Center. Okay, apa yang saya nak kongsikan hari ini adalah berkenaan dengan masa. Okay, bila kita cerita tentang industri, masa is like almost everything. Sebab dengan masa ni lah sama ada kita boleh create keuntungan ataupun bagi kerugian pada company tu. So kita tak nak ada kerugian, sebab kalau kita rugi, company tak boleh nak bayar gaji. Dan itulah apa yang terjadi sekarang sebab kebanyakan company terpaksa kurangkan production dan dia akan bagi kesan lah pada orang-orang ni, especially pekerja. Okay, but then apa yang paling penting adalah sebenarnya kita kena gunakan masa tu dengan secara yang paling optimum. Bukan kita nak terlalu cepat, bukan kita nak terlalu lambat. Sebab ada certain things yang kita boleh cepat, ada certain things yang kita boleh lambat. Okay, untuk next slide. Ni sebut sedikit lah berkenaan dengan manufacturing, apa yang saya belajar buat masa sekarang, iaitu cycle time versus start time. Okay, cycle time ni adalah apa yang kita boleh buat, manakala start time ni pula apa yang kita kena buat. Okay, saya bagi contoh sebagai student sekarang. Kita sebagai student, apa yang kita kena buat adalah habiskan kita punya pengajian, dan cycle time ni pula apa capability kita untuk habiskan pengajian tu. Sebab mungkin ada pelajar dia boleh score, ada pelajar mungkin tak boleh score, tapi tak bermakna itu dia bermasalah, tapi sebenarnya mungkin dia punya cycle time dia tu lain. Sebab itulah sekarang kalau nak ikutkan batch sebelum ni 2 tahun setengah, batch saya 2 tahun setengah, dan batch baru ni yang seperti yang saya tahu batch 3 tahun setengah kan. Okay, sama juga dalam manufacturing, sama juga dalam industri. Kita kena gunakan masa yang ada tu secara optimum yang boleh. Bukannya kita ambil je banyak-banyak projek tapi kita tak boleh buat. Okay, so next saya nak kaitkan macam mana benda ni. Saya kaitkan dengan program yang saya join, iaitu YSS. So ni sebut sedikit lah penerangan berkenaan YSS. Dia ditubuhkan pada tahun 2012. Dia sepenuhnya milik Ministry of Higher Education, and masa saya pergi program tu sponsor by Kenanga Investor, ada satu company financial. And then program ni sebenarnya program volunteer leadership program. Macam mana diorang nak lahirkan leader daripada program volunteer. Sebab bila cerita pasal volunteer, it's all about kita kena buat satu benda tanpa keuntungan. So dekat situ memang agak mencabar. Okay. So ni program saya iaitu Volunteer Mission to Sabah 2019. Saya pergi masa tu 12 hari bulan sampai 29 bulan November 2019, which is dah lama dah juga sebenarnya. Tempat yang saya pergi tu Kampung Gana, Kota Marudu, Sabah. Sebenarnya nama kampung tu Kampung Linakan, tapi kalau kita tengok dalam Google akan jumpa Kampung Gana. And then saya diletakkan di bawah education cluster. So saya bertanggungjawab untuk manage projek-projek yang berkenaan dengan education dekat sepanjang program tu berlangsung. Dan sekolah yang kami pergi tu di hantar tu nama dia SK Gana. Okay, ni kalau kita tengok dalam map, ada Kampung Gana di atas sikit daripada Gunung Kinabalu. And then ni view kampung tu lah.
Okay, saya punya job description ataupun JD masa misi tu berlangsung iaitu pertama sekali saya kena buat daily report, which is setiap hari lah saya kena report apa yang saya buat semua. And then hourly broadcast report, yang ni agak penting sebab kena sentiasa update apa yang kami buat sepanjang masa. Tak ada sepanjang masa tapi almost boleh kata 2 ke 3 jam kena update apa yang kami buat. Sebab itu apa yang demand daripada sponsorship kami. And then managing education base lah sebab Salam Adam. ya. You punya slide tak gerak ya? Oh ya ke? Alamak. Sekejap. Sekejap ya. Buat slideshow. Okey, nampak tak? Yelah, kau tengok anak kau dia jadi patut cendana dah. Nampak tak? Nampak tapi bukan slideshow. Dah. Habis Ni bukan slideshow lah. pura-pura tidur Yelah, sinilah. Yelah, kau tengok anak kau dia jadi patut cendana. Sekejap ya. Pura-pura pecah mata. Pura-pura pecah mata. Tidur Okey. tu Aziz? Masih Ada. tidur, eh? Oh, tidur. Ada. Boleh ganggu lah ni. Okey ada. Masih tidur eh? Okey, nampak ada perubahan. Okey, ni job description saya masa misi. Kena buat daily report, hourly broadcast report, managing education based project and also support ada pillars punya project. Okay, ni cabaran lah masa program. Seperti yang tajuk saya iaitu time, total time. Cabaran yang kami hadapi masa program tu yang pertama sekali time management. Sebab program ni agak singkat, 2 minggu je untuk penuhi kriteria yang mereka nak. So memang kira cepatlah juga tu nak buat. And then kami lack of resources sebab masa kami pergi program tu dekat kampung yang pergi tu memang tak ada line internet. Line phone pun tak ada, memang tak boleh nak call apa semua. Kalau nak call dan internet memang kena pergi ke satu kampung lain which is agak jauh lah juga. And then unbalanced task force. Masa tu disebabkan kami hanya dapat 2 hari untuk saling berkenalan dengan teammate kami, so tak dapat nak kenali potensi masa tu. Tapi actually pressure from client which is management of YSS lah, sebab program yang kami pergi ni bukan sekadar sukarelawan semata-mata tapi dia lebih kepada nak lahirkan leader. So bila nak cerita pasal leader ni memang kena ada lah data-data, kena ada report on base apa yang kami dah buat kat sana. So benda ni sebenarnya saling berkait dengan industri nanti. Lebih-lebih lagi bila jadi technician, jadi engineer, kerja dan cari data, gain data and present dekat management supaya management tengok ada buat kerja dan ada output seperti yang customer nak. Ni contoh project training yang saya buat masa program hari tu, start daripada first day sampai lah hari ke-13. Okay, so ni saya share sikit lah gambar-gambar masa flag off. Ni masa dekat Putrajaya. Ni total lah sukarelawan yang pergi dekat Sabah. And then kami dipecah-pecahkan ke tempat-tempat yang berlainan. Ni masa dekat KLIA. Ni saya punya teammate lah masa tu. Dan ni truck yang kami naik iaitu truck Askar, truck 3 tan ke 5 tan kalau tak silap saya. Memang merasa lah dia sedikit kesusahan sebab memang naik truck ni memang panas tapi enjoy. Sebab bila pergi program-program macam ni sebenarnya benda-benda tu yang kita nak cari, bukannya kita nak cari kesenangan tapi lebih kepada kita nak cari experience tu. Ni gambar-gambar masa misi. Ni dekat Dewan sekolah tu. Masa tu kami punya orang besar datang lah untuk launchkan program ni. And then ni gambar budak-budak tadika dekat sana. Ni gambar masa dia dapat hadiah. Ni masa saya sharing session sikit dengan budak-budak sekolah rendah mereka. Dan ni pun sesi sharing.
Okay, ni gambar saya buat kerja, repair meja-meja sekolah, peralatan sekolah. Ni gambar masa kami buat persembahan. Sebab dia ada sesi di mana kami kena kongsi, kena tukar-tukar persembahan. Mereka persembahkan apa yang mereka punya adat, kami Okay, ni gambar masa dekat sekolah tu. Kalau perasan ada gunung dekat situ, itulah Gunung Kinabalu yang setiap pagi kami nampak puncak dia. So agak seronok jugalah, excited lah pagi-pagi nampak kan. Ni gambar pagi, yang tadi tu gambar petang. So the best moment after mission is that when kami dapat sijil lah. Dia kira clarify apa yang kami buat ni. Semua tu achieve dalam masa 2 minggu. So tu saja daripada saya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih.